Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Firdausa dan ini Bicara Naratif dan kita akan teruskan perbincangan di meja Bicara Naratif ini dalam pelbagai isu yang kita akan bawakan, dan khusus pada malam ini kita ingin bercakap berkenaan dengan subsidi bersasar, dan ianya sering disebut sebelum ini. Kita telah pun diperkenalkan dengan satu sistem padu sebelum ini untuk memberi bayangan bahawa akan adanya perjalanan ataupun perkenalan sistem ataupun memberian subsidi secara bersasar untuk memastikan bahawa pendapatan negara dapat ditingkatkan dan kepada mereka yang benar-benar layak sahaja untuk mendapatkan subsidi yang disasarkan ini. Ini adalah penting ataupun mungkin dikatakan sebagai satu langkah yang tidak popular yang dilakukan oleh kerajaan, namun ini adalah satu langkah yang perlu untuk memastikan tidak berlaku ketirisan ataupun kesilapan dalam memberi ataupun kesilapan dalam memberikan subsidi kepada golongan yang sememangnya tidak layak tapi dapat menerima subsidi yang diberikan itu. Dan dalam hal ini juga, sekiranya ia tidak dijelaskan dengan betul ataupun wujud pelbagai sentimen ataupun spekulasi dalam kalangan rakyat di media sosial, ia akan memberi satu tanggapan yang tidak baik kepada usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Dan pada malam ini kita ingin bercakap berkenaan dengan penyelarasan semula subsidi diesel ataupun disebut sebagai Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS 2.0, merupakan satu sistem yang digerakkan secara digital bagi memastikan tidak berlaku ketirisan ataupun memudahkan pihak kerajaan untuk mengawal ketirisan ataupun penyeludupan diesel bersubsidi ke negara jiran yang sebelum ini kita dengar tidak dapat dikawal dengan baik dan sebagainya. Dan pada malam ini untuk bercakap perkara ini, saya menjemput yang berbahagia Datuk Dr. Stanley Tan, Pengarah Kanan Sektor Barang dan Kawalan dan Subsidi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Datuk, apa khabar? Baik, terima kasih kerana menjemput. Terima kasih kerana hadir pada malam ini untuk kita bercakap satu topik penting, kerana saya melihat berlegar-legar di media sosial beberapa minggu sudah soal penarikan subsidi dan sebagainya, dan ia telah pun dinafikan oleh pihak kerajaan, dan ini merupakan satu perkara penting untuk kita bercakap kenapa perlunya penyelarasan semula subsidi diesel ini, kerana kita lihat harga diesel ketika ini masih lagi dalam disubsidikan dan semua dapat menikmatinya. Dan dalam soal ini, untuk permulaan ini, mungkin kita boleh terangkan kepada orang ramai, mungkin ada yang terlepas pandang atau mungkin tidak ambil tahu, ataupun mungkin ada sekelompok kumpulan ini yang tunggu dan lihat apa langkah seterusnya. Dan mungkin Datuk boleh ceritakan SKDS 2.0 ini bagaimana boleh dijelaskan? Okey, saya mulakan dengan bila ianya mula dicetuskan. SKDS ataupun kita panggil sebagai Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi ni, SKDS 2.0 ni mula dibincangkan dalam dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara pada 15 Mei 2023. Jadi daripada situ kita telah mula membangunkan sistem ni, dan kita telah berbincang bersama-sama dengan syarikat minyak bagaimana kita nak mendigitalkan pembelian minyak bersubsidi ni di stesen minyak. Jadi seperti kita tahu sekarang ni, stesen minyak, harga di stesen minyak sekarang ni yang kerajaan tetapkan adalah RM2.15 untuk diesel. Yang mana kalau ikutkan harga harga komersial, kalau tak ada subsidi, ianya sebenarnya dalam lingkungan RM3.50 lebih kurang itu tanpa subsidi. Tanpa subsidi. Tapi kerajaan mensubsidikan diesel ini dan menjadikan harganya di pam RM2.15. Dan sekarang ini kaedahnya adalah secara pukal. Kita boleh isi berapa banyak yang kita nak isi. Kenderaan-kenderaan di dalam Malaysia lah, lori ataupun kenderaan barangan yang lain. Jadi dalam hal ini kerajaan telah bersetuju untuk mengadakan ataupun menggunakan sistem kawalan diesel bersubsidi ini, dan mahu supaya 9 jenis kenderaan di Semenanjung Malaysia menggunakan fleet card. Dia ada kad nanti. Jadi ini kalau kita tengok, kita nak ianya lebih bersasar. Siapa yang pergi pegang fleet card tu boleh mengisi dan menikmati subsidi yang akan diberi oleh kerajaan nanti. Untuk mereka yang berdaftar akan mendapat satu
kad fizikal itu untuk digunakan. Baik, kita faham tujuan dan juga objektifnya untuk memastikan tidak berlaku ketirisan, tidak berlaku penyelewengan ataupun penyeludupan diesel. Mungkin kita nak tahu juga apa lagi tujuan lain ataupun objektif lain yang mungkin KPDN lihat cara sebegini, yang mungkin rakyat terbanyak lihat cara sebegini dan perlu difahamkan ataupun dipadankan pemahaman ini. Ya. Kalau kita tengok pada ucapan Belanjawan 2024 yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memaklumkan bahawa sebanyak 40% peningkatan jualan minyak diesel bersubsidi ini pada tahun 2019 berbanding dengan kenaikan jumlah kenderaan yang berdaftar, iaitu 3% saja sehingga 2023. Jadi kita nampak ada sedikit kenaikan di situ. Dan kita nampak bahawa perkara ini perlu disasarkan kepada golongan yang sepatutnya menerima, supaya ada golongan-golongan lain yang menyalahgunakan kemudahan ini mengisi ataupun menyelewengkan minyak diesel ini ke negara luar, negara jiran dan sebagainya. Kita dapat tanganilah. Yang mana akhirnya nanti kita nak supaya hasil kerajaan ataupun ialah hasil kerajaan yang kita sebagai pembayar cukai ini dapat digunakan sebaik mungkin untuk perkara lainlah, bukannya diselewengkan oleh mereka-mereka ni yang rolling balik. yang mengisi minyak dan kemudian menyeludup ke luar negara. Jadi dengan sistem ini, digital ni, kita harap kita dapat membuat penjimatan atas keuangan negara lah. Gitu. Yang Berhormat Menteri ada juga dalam pengumuman apabila disebut sebagai SKDS ini buka kuasa pada 7 Mac 2024 merupakan projek rintis, dan di dalam pengumuman tersebut ada mengatakan bahawa ada 9 kenderaan tambahan. Juga disebut oleh Datuk. Mungkin boleh kongsikan kepada kita 9 jenis kenderaan yang bagaimana layak untuk memohon SKDS ini. Okey. Untuk 9 kenderaan barangan ini, seperti kita tahu, sektor pengangkutan darat barangan ini, yang 9 ini adalah seperti lori kargo am, lori luton ataupun lori kotak tu, yang kalau kita nampak dekat atas jalan tu belakangnya ada kotak, ya, kenderaan diesel ni bawa macam contoh yang bawa barang-barang ikan, barang-barang basah, yang lori ais, lori ais, lori tangki air, kemudian lori minuman botol, prime mover kata orang ataupun penggerak utama, kan, panel van, kemudian lori yang refrigerated tu, yang ada sejuk beku tu, kemudian lori tangki tepung dan window van. Ini 9 jenis kenderaan barangan lah setakat ini yang kita telah aktifkan dalam sistem SKDS kita. Yang mana kenderaan-kenderaan ini kita apabila berlakunya perubahan harga di dalam ataupun di stesen minyak nanti, mana tahu kan kalau harga naik nanti, mereka ada fleet card ni akan menikmatilah dengan harga RM2.15 ni masih kekal, walaupun harga berubah di stesen minyak. Kita harap kenderaan barangan ni yang kita subsidikan dapat dapat mengurangkan kos operasi mereka dari segi pembelian minyak. Sebab kenderaan barangan ni pergerakannya bergantung pada diesel. Jadi kalau harga diesel mahal, sudah pasti nanti kos itu akan ditolak. Rantaian itu akan ditolak kepada pengguna, dan akhirnya pengguna yang akan mendapat kesan. Jadi kerajaan prihatin terhadap hal ini. So kita nak kekalkan dia punya kos operasi itu dari segi pembelian diesel ni agar masih kekal walaupun harga berubah. Sebab kita tahu sekarang ni dalam keadaan perang, keadaan yang berlaku di luar negara, faktor-faktor inilah menyebabkan harga minyak ini naik. Itu di luar kawalan. Di luar kawalan. Jadi mahu tak mahu kita terima hakikat itulah, dan kita kena pastikan minyak ini betul-betul bersasar kepada sektor yang kita nampak banyak memberi kesan kepada pengguna apabila kalau kita tak bantu mereka lah.
Gitu. Baik, kalau kita lihat 9 jenis kenderaan ini adalah jenis kenderaan yang membawa barangan keperluan, bawa ke kedai runcit, ke kampung-kampung, bawa barang keperluan kita semua. Dan data JPJ 1.4 juta, Datuk juga kongsikan kepada kita, 1.4 juta rakyat persendirian yang menggunakan kenderaan yang menggunakan minyak diesel. Adakah mereka ini ataupun dikatakan sebagai layak untuk menerima SKDS ini, atau syaratnya bagaimana untuk kita jelaskan supaya ada persoalan yang mungkin okey, saya bawa 4x4 perlukan minyak diesel, adakah saya layak juga atau bagaimana? Kalau melalui sistem SKDS ni, kenderaan yang layak adalah seperti yang sebut tadi 9. Tapi syaratnya adalah dia kena berdaftar, ada daftar syarikat dan sebagainya. Kenderaan ini mestilah dijadikan kenderaan pengangkutan barangan. Dia ada kod dia, ataupun siapa yang dalam dalam bidang ni dia akan tahulah kod kegunaannya akan ditukar di dalam sistem JPJ, di mana kenderaan ini akan pergi ke Puspakom buat pemeriksaan sebagainya. Ada pemandu kena ada lesen GDL lah, goods driving lesen tu, kenderaan barangan, lesen kenderaan barangan. Jadi siapa-siapa yang memiliki kenderaan diesel ini, individu yang memiliki setakat ni memang tidak termasuk dalam sistem kita lah. Mungkin ada cara pemberian lain yang ditentukan oleh kerajaan, mungkin dari segi pemberian ataupun tunai daripada sistem padu kita pun kita tak pasti lagi lah. Cuma sekarang ni untuk kenderaan barangan 9 jenis ni, inilah sistem yang kita ada sekarang ni. Yang mana pemilik kenderaan barangan kena cepat mendaftar dalam sistem MySubsidi kita, supaya mereka boleh mendapat fleet card itu, yang mana apabila mereka mendaftar tu, mereka kena bawa kelulusan itu daripada sistem kita terus pergi ke 5 syarikat minyak yang kita telah tetapkanlah. Kira proses pendaftaran itu tidak rumit atau sulit? Tidak. Memang kita dalam sistem tu kita memang memudahkan, sangat mudah. Cuma akhirnya selepas mendaftar tu dia ada keluar dia punya cetakan, syarat-syarat dia semua tu cetakan, bawa cetakan tu kepada 5 syarikat minyak yang ada sistem ini. Contohnya seperti Petronas, Shell, Petron, Chevron dan BHP. 5 syarikat ni. Jadi dia kena bawa surat tu kepada mana-mana satulah, yang mana mereka boleh pilih 3 lah setakat ni. 3, 5 daripada 5 tu boleh 3. Boleh pilih 3 untuk mendapatkan atau buka akaun di stesen minyak tersebut lah. Ini satu SOP biasa yang mudah untuk diisi oleh mereka yang perlu ataupun layak untuk memohon. Dan kita melihat ada 9. Adakah kemungkinan akan ada pertambahan sektor-sektor lain untuk kita lihat supaya tidak ada kesan yang kuat kepada pengguna ataupun rakyat? Ya, memang ada perbincangan dengan kementerian-kementerian yang terlibat. Mungkin akan ada perluasan lah, sebab kita tahu sistem ni dinamik. Kita boleh memperluaskan lagi mereka yang layak, seperti dalam bidang pertanian, dalam bidang lain-lain lah, penjaja PMKS kan. Itu bergantung pada perbincangan dan bagaimana data tu nanti kita akan masuk ke dalam sistem kita. Jangan risau, ini adalah permulaan, tetapi untuk kita mempercepatkan lagi sistem ini berjalan dengan lancar dan sebagainya, kita kena pastikan mereka yang hendak menikmati subsidi ini kena cepat-cepat berdaftar dalam sistem itulah. Ya. Ini satu kemudahan ataupun kita katakan sebagai sudah pun bergerak secara digital, mahu tak mahu kita perlu terima keadaan ini. Dan sudah tentu usaha ini telah pun dimudahkan dalam konsep digital, dan banyak lagi persoalan. Dan Datuk juga ada menyebut soal padu, juga satu perkara ataupun satu sistem yang bersepadu juga mungkin seakan-akan sama, namun perlu diperjelaskan dalam soal SKDS ini bagaimana syarat memohon yang perlu kita katakan dah dikongsikan, dan juga bagaimana syarikat-syarikat ini boleh memohon. Ada caranya yang akan dikongsikan oleh Datuk selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Saya Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Raikanlah Aidilfitri dengan penuh kesyukuran dan kesederhanaan. Kukuhkanlah ukhuwah sesama kita. Eratkanlah perpaduan yang sedia terjalin menerusi tradisi kunjung-mengunjung. Semoga silaturahim dan perpaduan di kalangan kita terus terpelihara. Pada yang pulang ke kampung halaman, berhati-hatilah ketika memandu. Dan ingatlah, keselamatan di rumah adalah sama pentingnya dengan keselamatan di jalan raya. Pastikan suis semua peralatan elektrik dipadam dan air paip ditutup rapat supaya air tidak melimpah ketika kita meninggalkan rumah untuk beraya di kampung halaman. Barulah kita dapat menjamah ketupat dan rendang yang dihidangkan di hari raya dengan tenang bersama keluarga tercinta. Pesanan kasih tulus ikhlas daripada Petra untuk keselamatan anda semua. Saya merasa sunyi dan perasaan sedih berpanjangan. Saya sering menyalahkan diri dalam setiap permasalahan. Saya kerap mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri. Awas! Itu tanda-tanda kemurungan. Jangan pandang remeh kerana masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Jangan biar emosi mengawal diri anda. Salam sejahtera saudara-saudari yang dihormati sekalian. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, disambut dengan hati gembira. Kini syawah menjelang tiba. Tangan dihulur, maaf dipinta. Saya, Nga Koh Ming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bersama dengan pimpinan tertinggi Kementerian KPKT, kami dengan penuh tawaduk dan rendah hati mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Malaysia Madani. Baik, bertemu kembali dalam bicara naratif bercakap berkenaan dengan SKDS ini ataupun Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi 2.0. Saya ulang kembali untuk kita sama-sama ingat berkenaan dengan perkara ini, 9 sektor ataupun kenderaan yang layak. Saya bacakan satu persatu: lori kargo am, lori lutun ataupun lori kotak, lori tangki air, lori minuman botol, penggerak utama, panel van, lori refrigerator ataupun sejuk beku, lori tangki tepung dan juga window van. Ini 9 kenderaan yang digariskan apabila diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri pada Mac lalu. Dan dalam soal ini juga bercakap berkenaan dengan ia yang telah dikuatkuasakan pada 7 Mac 2024. Kalau kita lihat padu dulu, satu sistem berkenaan dengan data ini diperkenalkan pada awal Januari dan tarikh tutupnya 31 Mac. Jelas kita lihat itu. Walaupun hujung-hujung itu ramai yang berlumber untuk isi padu. Untuk ini, setakat 7 Mac kita lihat syarikat yang mula memohon ini bagaimana prosesnya dan dikongsikan juga seperti tadi. Apa yang perlu kita tahu sejak 7 Mac ia diperkenalkan itu? Okey, kita sejak daripada 7 Mac pengumuman yang lalu tu permohonan dah mula kan. 6 pengumuman, 7 Mac kita buka. Sekarang ni memang sangat-sangat menggalakkan dan walau bagaimanapun hari ini tujuan kita bersiaran ni sebenarnya adalah untuk memaklumkan kepada mereka di luar sana yang belum lagi mendaftar lah. Dan kita nak supaya mereka tahu. Jangan nanti apabila berlaku perubahan di harga di stesen minyak baru semua nak masuk dalam sistem. Walau bagaimanapun kita tahu sistem kita stabil, boleh cater untuk semua yang masuk. Tapi akhirnya nanti akan ada kesan di mana dia akan mendapat lewat feed card tu. Okay. Jadi
dalam beberapa bulan tu mungkin kos yang ditanggung tu akan lebih tinggi lah sebab harga di pam lebih mahal berbanding dengan yang ada fleet card. Jadi kalau harga di pam lebih mahal, dia kena tanggung lah. Dan itu yang kita nak elakkan daripada berlaku. Ada apabila mereka ini yang kita nak bawa ataupun kita nak bantu, tetapi akhirnya mereka menyalahkan kita bahawa kita tak mewawarkan inilah, kita mewawarkan pada hari ini. Dan kita harap apabila berlakunya perubahan tu nanti, mereka dah senang menggunakan sistem fleet card ni. Dan setakat ni dalam sistem kita dalam lingkungan 20,000 syarikat telah mendaftar. 20,000 tu banyak tu syarikat yang telah mendaftar. Walaupun kita tahu mungkin di luar sana mungkin belum lagi kata orang tahu kan. Kita harap war-warkanlah supaya inilah platform untuk kita bantu mereka syarikat-syarikat yang pengangkutan ni untuk mendapatkan kemudahan ni. Yang paling besar saya kira macam syarikat yang membawa kargo, yang penggerak utama tu, kalau sehari dia isi dalam 260 liter, bayangkan kalau berlaku kenaikan nanti, contoh kalau kenaikan memberi bayangan. Saya tak memberi bayangan. Contoh kalau harga dia naik kepada RM1 ke kan, bayangkan 260, dia kos dia untuk dia tampung, dia kena tambah RM260 lagi lah untuk sekali perjalanan. Jadi itu contoh. Jadi kalau mereka tidak ada fleet card ni, itulah dia kena bayar dengan mahal lah. Double the cost lah. Jadi sebelum benda itu berlaku, daftar dalam sistem SKDS ni. Perlu cakna, itu keyword penting. Dan kalau kita lihat, saya sering membandingkan dengan padu. Padu kita tahu ada tarikh tutupnya, sudah pun ditutup 31 Mac lalu. Kalau SKDS ini untuk kepastian ada tarikh tutup atau tiada? Memang setakat ni kita tak ada tarikh tutup. Kita memang terbuka, walaupun kita tak mahu masyarakat kita, rakyat kita di sana mendaftar secara last minute, akhir. Itu yang sentiasa berlaku dah. Apabila benda ni berlaku, jadi kos itulah. Kita tak nak apabila berlaku ni, dia ambil peluang ni untuk memindahkan kos itu kepada harga barangan di luar sana. Dan kita kena bantu masyarakat rakyat kita di luar sana supaya harga barangan masih lagi stabil dalam negara. Itu yang kita nak sebenarnya. Dan of course akhirnya nanti berlaku penjimatan kepada negara lah. So setakat kalau kita lihat setakat 7 Mac telah pun dikuatkuasakan, bagaimana penerimaan ataupun feedback orang ramai? Setakat ni kita telah menerima banyak panggilan sebenarnya. Kita ada pusat panggilan untuk membantu mereka yang menghadapi masalah dalam pendaftaran. Kita dah dalam sehari kita dapat 100 hingga 200 panggilan untuk kita bantu. Jadi kita nampak memang ada sambutan lah. Walaupun kita nak lebih daripada itu supaya tidak ada yang ketinggalan lah. Ini terutama sekali program ni untuk Semenanjung, tak termasuk Sabah dan Sarawak. Kena ingat tu, faham tu. Ini adalah untuk Semenanjung saja. Tapi Datuk, ada yang awal tadi saya dikongsikan bahawa ada satu kumpulan ini yang wait and see ataupun tunggu dan lihat. Tunggu dulu siapa yang dapat manfaat dulu, siapa yang gunakan dulu. Bagaimana kita ingin sasarkan ataupun memastikan bahawa golongan ini cakna dan juga daftar segera? Ya, ini cabaran kita lah. Orang ataupun masyarakat ini yang tunggu dan lihat ni, kita paksa bagaimanapun mereka akan tunggu dan lihat. Nantilah, nanti dan nanti. Itu kita faham atas pemikiran mereka. Tapi tugas kita sekarang ni adalah untuk memaklumkan kebaikan sistem ni dan kita nak pastikan supaya kos mereka dibantu dari segi pembelian bahan api ni, diesel ni, supaya kos mereka tidak naik secara mendadak. Seperti saya maklumkan tadi lah, bayangkan kalau harga diesel di pam sekarang RM2.15, naik sedikit kan, naik 40%, 50%. Bayangkan kos itu menjadi kos operasi mereka. Kalau syarikat itu mempunyai 100 buah
lori prime mover tadi, lori penggerak utama dalam sehari bergerak, bayangkan berapa banyak kos 40%, 40% daripada kos sehari itu meningkat. Jadi kita tak nak nanti berlaku apa kata orang, operasi mereka terjejas, hari itu tak dapat bergerak, seminggu tak dapat bergerak sebab kos meningkat. Dan kita tak nak itu berlaku. Sebab tu kita minta supaya mereka ni cepat-cepat daftar dan kita bantu dari segi pemberian fleet card tu, yang mana mereka perlu memilih semaksimumnya 3 syarikat minyak untuk mereka membuka akaun ataupun mereka mendapatkan fleet card itu. Boleh guna untuk semua 5 stesen minyak ataupun yang dia pilih? Contoh, kalau mereka pilih Petronas, BHP ataupun Petron, 3 stesen minyak itu saja yang mereka boleh isilah di seluruh Malaysia lah. Begitu. Saya rasa syarikat-syarikat mungkin tidak akan lepaskan peluang ini sebab ia akan menjimatkan kos mereka juga. Cuma dalam safety wise lah, ataupun kita kata soal keselamatan, saya tahu dakwa-dakwi itu akan banyak dalam soal mungkin saya menggunakan kad orang lain. Ini bagaimana features ataupun ciri keselamatan ini ditangani oleh KPDN? Ya, seperti saya maklum tadi, sistem ini digital. Kalau andai kata kad ini dipinjam ataupun digunakan oleh orang lain, apabila dia menggunakan kad itu, semua akan berekod. Semua akan direkodkan. Beli di stesen minyak mana? Pada pukul berapa liter dia beli? Berapa kali isi? Semua itu akan ada. So kita kan tahu dia pengisian berulang. Contohnya kalau adalah contoh syarikat A, dia ni kerja dia tukang mengisi minyak keliling, pergi ke stesen minyak berhampiran, isi lagi 260 liter, isi lagi ke stesen minyak yang lain. Kita akan tahu dia punya pergerakan tu, isi tu di mana. Jadi itulah cara kita nak nak mengelakkan dari segi ketirisan. Dan kita harap apabila sistem ni ada berlaku, kita harap mereka yang mendapatkan fleet card ini menggunakannya dengan berhemah, dengan keperluan sendirilah, sebab ini kita sasar kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Tapi kalau mereka ini nak menyeleweng lagi sekali, kemungkinan besar kad itu akan ditarik balik. Mungkin disekat ataupun kita akan buat semakan ke atas pembelian tersebut. Cuma persoalannya, adakah fleet card itu satu cara atau ada cara lain ataupun pilihan lain ataupun kaedah lain? Setakat ini untuk mendapatkan kemudahan subsidi ini, subsidi diesel ini untuk 9 kenderaan barangan, inilah sahaja. Itu sahaja. Ini sahaja kaedahnya yang kita nampak untuk kita mendigitalkan. Jadi kita harap mereka menggunakan ini bagi mereka yang betul-betul yang jujur sejujurnya menggunakan kemudahan subsidi inilah. Kaedah penggunaan kad itu memang akan ada chip seperti kad KTC minyak biasa. Ya, fleet card itu ada dia punya chip dan sebagainya lah. Itu yang mengandungi data tu. Ya, data itu akan diabstrak oleh sistem stesen minyak. 5 stesen minyak ini telah bekerjasama dengan KPDN dan mereka telah meningkatkan sistem mereka untuk menyesuaikan keadaan ataupun keperluan daripada KPDN lah. Jadi setakat ini masyarakat ni sangat bekerjasama dengan kementerian lah, dan kita nampak tanpa kerjasama daripada mereka memang kita tak akan dapat melaksanakan program ini. Tapi kita harap sekarang ni terletak pada mereka di sana, luar sana, untuk mendaftar untuk mendapatkan fleet card. Sebab nanti kalau berlaku perubahan lagi sekali harga, kita tak mahu mereka terlepas peluang inilah. Dan saya pasti kerajaan juga tidak akan bergerak secara silo dan perlu kerjasama dengan seluruh pihak supaya SKDS ini dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali sampai sini untuk kita membawa lebih banyak persoalan untuk kita memahami berkenaan dengan SKDS 2.0. Jangan ke mana-mana. Anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda?
ICPT ialah imbalance cost pass-through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berkhemah. Ia bermula dari rumah kita. Papa, misses you much, Sharina. I'm doing fine here in Malaysia. Malaysia is just nice. Bodoh ke apa? 300 for the rent, 200 for 2 absent day. You will get 432 for the whole month. Although sometimes I've got a lot to do at work, just the thought that I could be with you and your mama soon keeps me going here. That's what. Good. Told ya. 2 more years you'll be able to pay off your debts. Just let it go, Raji. It happens. My name is Raji Ahmad. My dear daughter, Rina, forgive me for everything. Don't worry, I'll try my best to come back again. Baik, bertemu kembali dalam Bicara Naratif bercakap berkenaan dengan SKDS 2.0 berkenaan dengan penyasaran semula subsidi diesel ini kepada mereka yang layak, dan juga kita telah kongsikan kepada anda beberapa perkara penting dan juga fakta penting, data penting, soal pendaftaran dan sebagainya. Namun sebelum saya bergerak kepada soalan berikutnya, namun ada persoalan juga dalam soal sekiranya saya ada ataupun memiliki fleet card untuk diesel ini, adakah saya ini tertakluk kepada kuota tertentu untuk mengisi diesel ataupun boleh isi sebanyak mungkin? Ya. Itu soalan yang biasa orang tanya jugalah kan. Memang setakat ni kan, kalau kita tengok sistem ni, sebab sistem ni permulaan. Kita nak melihat data-data pengisian, kita nak melihat dari segi kekerapan dan berapa banyak liter satu kenderaan dan sebagainya. Untuk setakat ni, untuk permulaan ni, kita terbuka lagi. Okey. Selepas bila kita dah mula laksana penggunaan fleet card ni, mereka yang mengisi ni memang tiada had. Okey. Tetapi data itu kita dah collect dah, kita dah ada dalam sistem. Jadi kita tidak menghadkan dulu kerana kita nak melihat data tu dalam tempoh 5 ataupun 6 bulan untuk melihat trend dan sebagainya untuk kita menetapkan kuota. Mungkin selepas ni pada tahun depan ataupun dalam 6 bulan yang akan datang kita akan tetapkan kuota lah. Itu bergantung pada keputusan kerajaan. Ini kemungkinan yang akan berlaku. Jadi apa yang penting kita nak melihat data itu, pengisian dia. Dia isi di mana, bagaimana, berapa banyak, di dalam radius sekitar mana dia isi. Data itu kita perlukan untuk kita membuat pengurusaannya lebih smart, lebih efisien, dan kita
boleh tahu siapa yang sebenarnya yang betul-betul memerlukan menggunakan subsidi ini. Ya, Yang Berhormat Menteri menyebut dalam Kerajaan Akbar 3 juta keturisan diesel yang direkodkan, itu satu jumlah yang cukup besar sebenarnya yang boleh digunakan untuk manfaat lain. Dalam kita bercakap soal manfaat ini, kalau kita lihat juga kita sudah tahu bahawa sasaran ataupun manfaat ini kepada rakyat terbanyak. Namun kita melihat kepada sektor sasaran untuk penyasaran semula diesel ini, apa lagi manfaat yang kita dapat lihat dengan jelas yang khususnya akan memberi dampak yang baik kepada rakyat terbanyak ini? Ya. Kalau kita melihat negara kita memang dari segi subsidi diesel, petrol ni kita dah lama kita menikmati selama ni. Dan kita nampak sekarang ni apabila berlakunya keadaan yang kita tak dapat kawal di luar negara, peperangan, banyak isu berkaitan dengan kenaikan harga minyak, kos bahan di luar negara yang makin mahal. Kita nampak bila kita membuat sistem ni nanti, kita mesasarkan diesel ni kepada mereka yang betul-betul memerlukan, seperti ialah 9 kenderaan barangan ini. Kita nampak ekonomi inflasi mungkin kita boleh kawal sedikit. Kemudian harga barangan pun mungkin akan terkawal. Kemudian kita juga melihat bahawa mereka yang betul-betul menggunakan ini betul-betul menyumbang kepada negara dari segi apa? Dari segi mengawal harga yang mereka sepatutnya kenakan kepada pengguna, di mana mereka mendapat subsidi itu dan mereka pindahkan subsidi itu kepada rakyat, kepada pengguna. So apabila berlaku ini, mereka yang selama ini mengambil peluang dari segi menyeleweng, mengisi minyak diesel ini berulang kali, ada depo sendiri, warehouse sendiri yang tertutup. Ini real. Ini memang berlaku. Ini banyak tangkapan ataupun tindakan undang-undang yang diambil oleh penguatkuasa KPDN, di samping mendapat bantuan daripada Polis Marine, daripada agensi penguatkuasa yang lain. Kerjasama ini memang erat dan berlaku sekarang ini di kalangan penguatkuasa di seluruh negara. Banyak tangkapan. Tiap hari ada tangkapan. Dan apabila secara digital ni kita ada buat dan harga di pam itu ada perubahan sedikit, kita pasti kurangnya ketirisan ni kepada golongan-golongan yang mengambil kesempatan ini. Dan kita boleh lihat penjimatan kepada negara. Yang mana penjimatan ini sudah pasti akan kita salurkan dalam bentuk lain, program-program lain yang sedang dirancangkan oleh kementerian yang lain selain daripada KPDN. Dan MOF juga merancang banyak sebenarnya perancangan yang akan datang. Satu-satu akan keluar untuk membantu meringankan beban masyarakat ataupun pengguna di seluruh negara begitu. Baik, kalau saya boleh patah kembali kepada soal pendaftaran, kerana saya yakin dan percaya ratusan ribu yang menonton ketika ini, yang bila kita sebut soal subsidi ini akan ada segunung persoalan, macam mana ini, macam mana itu. Kalau saya kembali semula kepada dalam soal pendaftaran, katanya pendaftaran itu sangat mudah dan straightforward ataupun sangat mudah untuk dilakukan. Apakah kemungkinan akan ada individu A gagal untuk mendaftar, individu B tidak lengkap? Apa isu yang selalu berlaku dalam soal ketika pendaftaran itu? Okey, biasanya pendaftaran ni memang ialah kalau seseorang itu tidak contoh, kalau dia ada isu berkaitan dengan pembaharuan cukai jalan. Okey. Dia belum lagi perbaharui cukai jalan untuk kenderaan itu, memang tak akan dapat pengesahan daripada sistem kami. Kalau contoh kenderaan tersebut sudah lama tidak aktif, memang itu tak akan ada dalam sistem. Bagaimana nak mengaktifkan tu? Dia kena pergi ke Puspakom, kemudian perbaharui cukai jalan dan pergi ke JPJ untuk aktifkan kenderaan tersebut. Itu isu-isu yang
biasanya akan berlaku. Berkenaan dengan permit dan sebagainya itu dia kena selesaikan dululah dengan agensi berkenaan seperti JPJ, APAT dan sebagainya lah. Dan isu berkaitan dengan pendaftarannya lain, mungkin bila dimasukkan kod ataupun kenderaan dia dalam sistem memang tak wujud. Itu ini lori-lori hantu tak dapat itu memang tak ada dalam sistem. Lori yang off-road off-road memang tak ada lah. Sebab sistem kita berintegrasi dengan JPJ. Jadi takkan ada kenderaan lain yang selain daripada 9 kenderaan barangan ni yang akan dimasukkan, kecuali kalau berlaku perluasan nanti. Ada ialah setakat ni belum lagi kita masukkan kenderaan-kenderaan pertanian yang lain, kan. Ini akan masuk juga lah. Cuma tunggu integrasi tu nanti. Lama saya tak dengar perkataan ataupun lori hantu tu. Saya tak tahu sekarang ini apa namanya. Namun dalam soal fleet card itu sendiri, persoalan ramai juga yang bertanya, adakah pendaftaran itu one off ataupun sekali saja, ataupun ada tempoh tamat tempohnya setiap kad itu, ataupun cukup sekadar sekali pendaftaran boleh digunakan sepanjang beroperasi? Kemudahan untuk subsidi ini nanti sebenarnya bergantung pada cukai jalan. Okey. Kalau cukai jalan tu tamat tempoh, tamatlah dia punya ni dalam sistem. Dia kena mendaftar lagi dan dia kena activate semua tu. So ini kemudahan yang diberi, harus kita ada satu pemantauan dan sebagainya, supaya mereka ini tidak menyalahgunakan kemudahan ini, sebab nilai dia banyak. Nilai diesel ni berbilion-bilion. Jadi kalau pengisian yang luar biasa itu, kita akan nampaklah, dan kita akan mungkin kita akan sekat dan sebagainya dalam sistem nantilah. Itu kemudian tidak terlalu lama lah kad itu boleh bertahan kalau kita. Ini maksa juga untuk syarikat memastikan bahawa lori ataupun kenderaan mereka ini sentiasa dalam keadaan yang berdaftar. Ya, begitu. Kita tak nak lepas begitu saja kan, untuk tanpa kita mau pemantauan, yang mana syarikat-syarikat ini kena bertanggungjawab dan mestilah memastikan semua lori-lori mereka ni mengisi dengan cara yang betul lah. Begitu. Baik, ini satu sistem yang kita katakan sebagai satu sistem yang menyeluruh, integrated, bersepadu, dan mungkin selepas ini kita akan tanyakan persoalan penting. Soalnya berkenaan dengan pendaftaran ini, dikatakan semuanya go digital ataupun bergerak secara digital. Adakah kita ataupun individu yang disasarkan ini boleh mendaftar secara manual atau tidak ada cara, hanya digital saja? Ya, setakat ni mereka perlulah mengisi data-data tersebut melalui mysubsidi.kpdn.gov. So di situ sebenarnya itu saja platform yang mereka boleh gunakan untuk mendapatkan fleet card ini, mendaftar kota dan mendapatkan surat cetakan dan pergi ke 5 syarikat minyak ini untuk mendapatkan fleet card. Tidak ada manual dan sebagainya lah. Sebab kita memang nak pergi ke arah digital kan. Agak mudah, sangat mudah. Sangat mudah, dan isi sekali kalau tak ada halangan. Kalau semuanya berjalan lancar, cukai jalan dah diperbaharui, terus dapat cetakan, boleh pergi terus ke ke syarikat minyak dalam tersebut. Masa yang sama, ini boleh dalam hari yang sama boleh dapat lah kira. Fleet card itu bergantung pada syarikat minyak tersebutlah. Sebab yang mengeluarkan fleet card itu adalah syarikat minyak. Syarikat minyak. Ada yang bukan mengeluarkan, kalau Shell dikeluarkan kad Shell, Petronas adalah lambangnya. BHP ada lambangnya lah kan. Ada lambangnya. Jadi itu bergantung pada syarikat minyak berkenaan lah berapa lama. Kalau ikutkan maklum balas dari syarikat minyak ni, prosesnya adalah 2 minggu lah untuk dapatkan fleet card tersebut. 2 minggu. 2 minggu ataupun lebih. Jadi sebab itu kita hari ini maklum kepada mereka di luar sana, cepatlah mendaftar. Cepat mendaftar, dan supaya mereka tidak
terlambat untuk menikmati kemudahan subsidi nanti apabila diumumkan ada berlakunya perubahan harga di stesen minyak. 2 minggu tanpa subsidi juga memberi kesan yang besar sebenarnya. Banyak. Kalau seperti saya maklum tadi, kalau dia ada 100 lori, contohnya kan lori prime mover mereka of course kos itu sangat tinggi kalau ada berlaku kenaikan perubahan yang banyak kan. Ya, Datuk banyak bagi punch kepada kita supaya mereka yang disasarkan ini cakna dan juga peka untuk mendaftar segera di laman web mysubsidi.kpdn.gov.my. Kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Namun kita akan berehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Selesai sudah kita menjalani ibadah puasa. Kini tiba 1 Syawal. Seluruh umat Islam merayakan Hari Raya Aidilfitri sebagai tanda kesyukuran setelah sebulan bermujahadah menahan diri dari lapar dan dahaga serta godaan hawa nafsu. Sudah semestinya amalan kunjung-mengunjung, bermaaf-maafan, mendoakan antara satu sama lain serta merapatkan ukhuwah menjadi agenda utama setiap kali tibanya Aidilfitri. Inilah juga masanya untuk kita kekalkan semangat perpaduan sesama kita tanpa mengira agama dan kaum. Kepada yang akan bermusafir pulang ke kampung halaman atau mengunjungi sanak saudara dan sahabat handai, sentiasalah menjaga keselamatan diri dan amalkan pemanduan berhemah ketika musim perayaan ini. Saya, Ahmad Zahid Hamidi dan seluruh keluarga besar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta seluruh warga Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Uji Swiss Keselamatan Peranti Arus Baki PAB di papan agihan rumah sekurang-kurangnya sebulan sekali bagi menjamin keselamatan anda dan keluarga. Tekan Swiss Keselamatan jika terpelantik PAB berfungsi dengan baik. Jika tidak, hubungi kontraktor elektrik yang berdaftar dengan ST bagi kerja pemeriksaan dan pembaikan. Set semula toggle untuk kembali kepada keadaan asal. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Saya Arun Agodagang, Menteri Perpaduan Negara dan seluruh warga perpaduan Kementerian Perpaduan Negara mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua rakyat Malaysia yang beragama Islam. Sama-samalah kita merayakan Hari Raya ini dengan penuh keceriaan bersama keluarga tercinta. Di samping itu, teruskanlah semangat kunjung mengunjungi demi mengeratkan perpaduan sesama kita. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Baik, bertemu kembali dalam Bicara Naratif, masih bercakap berkenaan dengan SKS 2.0. Banyak persoalan yang saya fikir satu persoalan ini sangat menarik. Dalam kita kata ada 5 stesen minyak yang dipilih ataupun dikategorikan ini, hanya 3 dibenarkan. Kalau kata pembawa ataupun mereka yang membawa kenderaan yang digariskan ini sukar untuk bertemu ataupun berjumpa dengan stesen minyak tertentu ini, adakah ada diberi peluang untuk tukar dalam tempoh pendaftaran itu atau bagaimana, Datuk? Okey, seperti yang saya maklum tadilah, ada 5 syarikat minyak yang besar ni, iaitu Petronas, BHP, Shell, Chevron dan satu lagi Petron kan. Bagi syarikat-syarikat yang memilih 3, contoh
Petronas, Shell ataupun Petron. Okey, 3 ni. Mereka hanya boleh mengisi minyak di 3 tempat ni lah. Okey, betul. 3 tempat. Kalau seandainya tempat tu memang tak ada kadang-kadang tak ada. Tak ada stesen minyak itu, dia kena bayarlah harga di luar fleet card tu. Di pump begitu. Sebab kita mendigitalkan ni, kita memang kita membenarkan 3 syarikat ni saja. 3 pilihan ini yang mereka pilih. Kalau mereka pilih Chevron, BHP ataupun Shell pun tiada masalah. Cuma kalau sampai ke satu tempat tu, seperti kita maklumkan tadi lah, tidak ada stesen minyak berkenaan, dia kena keluar duit mengikut harga di pump lah. Begitu. Jadi itu satu, tidak ada masalah di situ. Tidak ada masalah. Okey. Baik, kita berada di segmen yang terakhir ini. Datuk memberi gambaran. Ini mungkin soalan cepu cemas jugalah kepada Datuk. Datuk memberi gambaran akan naik, mungkin akan ada perubahan harga. Mungkin ini satu perkara yang patut kita tahu ataupun kita bersedia daripada sekarang, kerana seolah-olah akan ada memberi satu bayangan dalam kenaikan harga mungkin. Ya. Kalau kita nampak sistem ni dah dibangunkan, kita hari ini war-warkan tentang sistem ni, kita dah maklumkan 9 jenis kenderaan ini, dan kita juga memaklumkan mungkin ada perubahan harga di pam petrol ataupun stesen minyak dan sebagainya. Kemungkinan juga. Namun saya tidak boleh memaklumkan berapa, bila dan bagaimana, itu terpulang pada keputusan Jemaah Menteri. Next step ataupun apa yang akan berlaku seterusnya. Di pihak kami, di KPDN, kami adalah pelaksana dan adalah agensi ataupun kementerian yang menguatkuasakan. Dan kita harap sistem ini akan digunakan dengan atau mendapat pendaftaran yang banyak selepas ini. Dan kita harap di luar sana terus menyediakan dirilah, sebab akan berlaku perubahan itu nanti. Itu sudah dijangka dan ia nak tak nak akan berlaku mengikut keadaan global ketika ini. Ya, itu akan berlaku. Itu akan berlaku. Lambat laun, tidak tahun ni, tahun depan akan datang, memang akan berlaku, kerana hasil kerajaan banyak, hasil negara banyak digunakan untuk subsidi, dan kalau subsidi itu untuk mereka yang memerlukan, itu memang kita harapkanlah. Tetapi ada segolongan pihak yang mengambil kesempatan dengan nilai yang terlalu banyak dan dengan cara yang tersendirilah. Kita harap lepas ni, bila kita dah gunakan sistem digital ni, kita lebih tahu, lebih memahami keadaan tren pengisian dan sebagainya di luar sana tu. Ya, YBM dalam ucapan pada 6 Mac 2024, dia menyebut dalam soal SKDS ini akan memastikan bahawa ketirisan dan juga penyelewengan atau penyeludupan ini dapat dikawal dengan lebih efektif. Ada juga menyebut dalam 3 juta ketirisan. Adakah ada jumlah tertentu yang ditarget ataupun ditasarkan untuk kita melihat bahawa ketirisan ini memang betul-betul dapat dikawal melalui sistem ini? Ya, memang ada certain amount yang kita agak-agak prediction itu di peringkat MOF lah yang mengetahui. Tapi kita di sini di KPDN memang kita cuba sedaya upaya sebaik mungkin untuk memastikan apa yang dihasratkan oleh kerajaan ataupun negara kita laksanakan dengan baik. Dan kita nampak sistem ini nanti akan lebih baik dan akan lebih dinamik, akan lebih diperbaiki dan diperbaiki supaya mereka yang betul-betul benar-benar menggunakan kemudahan ini menggunakannya dengan baik, lebih disiplin, lebih dari segi efisiennya di situ. Kita menjangkakan bahawa dengan efisiennya kecekapan yang ada ini nanti akan ada penjimatan. Yang mana penjimatan itu of course akan disalurkan melalui sistem-sistem lain. Kita pun berharap begitulah. Mungkin ada pemberian tunai
dan sebagainya lah. Itu mungkin akan berlaku. So kita harap melalui sistem ini penyelewengan yang berbilion-bilion itu kita dapat kurangkan dengan cara pendaftaran dalam sistem ni, dan harga di pasaran itu ikut harga yang ditetapkan nantilah. Baik Datuk, mungkin last word ataupun take home message kepada mereka yang menonton ini, khususnya mereka yang disasarkan untuk mendapat kemudahan ataupun kemudahan subsidi ini. Apa yang sekali lagi kita boleh kongsikan supaya inilah masanya, nak tak nak kita kena terima keadaan global yang mencengkam dan juga menyebabkan keadaan ataupun harga minyak akan naik. Ya, kita harap pengguna-pengguna ataupun syarikat-syarikat pengangkutan awam darat ataupun pengangkutan darat barangan di luar sana itu mendaftar syarikat mereka dalam sistem ini, kerana akan berlaku perubahan di luar sana nanti, supaya mereka bersedia dengan perubahan itu dan kos operasi mereka boleh dikurangkan. Kita berharap supaya perkara ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kata orang panik pada apabila benda ini berlaku. Mereka dah bersedia, mereka dah dapat boleh menikmati subsidi itu nantilah. Okey, sekali lagi kita kongsikan kepada anda permohonan melalui sistem My Subsidi Diesel KPDN. Ini adalah QR code ataupun kod QR yang anda boleh imbas, dan juga laman web yang kami sediakan kepada anda untuk anda mendaftar terus dengan begitu mudah, dan juga tidak perlu cara yang renyah untuk anda mendaftarkan untuk menikmati subsidi yang disasarkan ini ataupun kita sebut sebagai SKDS 2.0. Jadi jangan lepaskan peluang. Datuk telah kongsikan kepada kita dan juga memberi sedikit bayangan kepada kita kemungkinan akan ada kenaikan harga, dan ini bukannya bayangan daripada Datuk sendiri, malah kita melihat kepada bacaan geopolitik, keadaan perang dan sebagainya yang memungkinkan dan juga memastikan akan berlakunya kenaikan harga minyak ini sendiri. Sekali lagi saya kongsikan kepada anda mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan lambat-lambat, kerana ini akan memberi kesan kepada anda dan sekaligus memberi kesan kepada pendapatan negara dan juga impak kepada kos sara hidup rakyat itu sendiri. Sekali lagi terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk Dr. Stanley Tan, Pengarah Kanan Sektor Barang Kawalan dan Subsidi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Terima kasih Datuk atas perkongsian. Banyak persoalan yang sudah pun terjawab. Dan untuk anda, terima kasih kerana menonton kami di TV1 dan juga di RTM Klik secara percuma, dan teruskan menyokong kami untuk Bicara Naratif. InsyaAllah kita berjumpa lagi masa akan datang untuk kita berbincang lebih banyak topik yang dekat dengan kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja daripada saya, Hafid Hussain. Assalamualaikum dan selamat malam.